Tadi sebelum tu saya yang terkejut sangat begini kerana apa ni, tadi saya tanya Tan Sri Ketua Pengarah apa legend dikaitkan dengan ada dua makna sebenarnya saya beritahu. Satunya ialah dia sebahagian daripada angkatan tentera zaman Roman dulu, Rom dulu. Saya rasa ini yang dimaksudkan, betul tak? Tapi don't be surprised kalau anda menonton apa ni, I don't know, HBO ataupun Fox movie sekarang ni, ada satu movie nama Legend, ya. Ianya berkaitan dengan hantu-hantu, tak? Ini jenis zombie yang datang ramai-ramai. This is a part of biblical apa ni, demons, setan. Jadi be careful. Ada movie mengenai legend yang biblical, ini ada dalam apa ni, ditulis dikaitkan di dalam macam Armageddon, misalnya legend ini tentang bagaimana nak apa ni, nak tawan dunia ni terdiri pada yang saya sebutkan demon ni maknanya hantu setan, ya. Jadi yang mana satu, be careful. Sebab tu saya nak tanya pada pengacara tadi, dia tahu yang mana satu, macam dia tak tahu dua-dua. Kita di sini sebagai orang kata legend ni satu hati. Kita ni sebagai pegawai tapi diplomatik sentiasa berfikirkan transformasi, berfikiran positif. Jadi so tentunya askar Datuk Seri. Ya, sebenarnya yang ketiga adalah positif je. Datuk Seri, balik pada soalan saya. Apakah tujuan Datuk Seri pada kementerian baru, Kementerian Komunikasi ni, Datuk Seri? Rasa banyak program-program atau usaha Datuk Seri ni. Ini satu kementerian yang saya kira sangat mencabar sekali, sangat berbeza dengan Kementerian Penerangan sewaktu saya berada dahulu. Penerangan itu sendiri adalah suatu konotasi yang patut lama dah diubah kerana ia memberi gambaran, ianya lebih bersifat peranan satu kementerian bertujuan untuk kalau dahulunya untuk menerangkan apa kerajaan buat, inilah. Kalau apa ni, yang putih kalau nak jadikan hitam dia jadi hitam, nak hitam jadi putih jadi putih. Yang lebih dikaitkan dengan soal satu kementerian bersifat propaganda, kementerian propaganda, itu konotasi lama. Ini dikaitkan dengan kalau orang pernah belajar dalam sejarah Perang Dunia yang Kedua zaman Hitler dulu, dah ada seorang Menteri Penerangan yang hebat yang bernama apa ni, Goebbels, pernah dia sebagai seorang apa ni, pakar propaganda, dia yang start buat movie, buat filem, cerita sepatutnya belum menang dah jadi menang dah. Dan ianya memainkan peranan yang begitu lama sekali sehingga sebahagian daripada legacy tersebut ada. Misalnya jabatan-jabatan tertentu di Amerika, di Rusia pada zaman komunis dahulu dikaitkan dengan peranan propaganda. Sebab itu ada beberapa aspek, ya, kalau kita lihat sekarang ni. Misalnya kalau anda pergi ke RTM, kalau kita pergi tengok di mana tempatnya, di Angkasa Puri, bukit apa nama tu? Bukit, siapa tahu bukit apa tu dekat Kerinci tu? Bukit Antarabangsa. Sebelah Bukit Antarabangsa. Bukan Bukit Antarabangsa Hulu Kelang. Bukan Bukit Mak Dayang, tolong. Kalau kita tengok karakter, bila kita membina RTM pada dahulunya, dia mesti ada bukit. Nak naik tu mesti ada pengawal-pengawal dan sebagainya. Sebab dahulunya ini adalah sebahagian daripada apa ni dikatakan legasi dalam Perang Dunia yang Kedua dahulu. Selepas Perang Dunia yang Kedua berlakunya Perang Dingin. Perang Dingin maknanya perang antara blok barat, blok timur. Berlaku banyak kudeta pada waktu. Kudeta artinya rampasan kuasa. Zaman dahulu kalau ada rampasan kuasa, dia pergi tawan istana, yang kedua dia tawan stesen radio. Dia buat pengumuman bahawa sekarang ni negara ini sudah ditawan. Sebab itu kebanyakan dalam negara, dalam konteks apa ni pada waktu tersebut, semua stesen-stesen radionya mesti well guarded, mesti dijaga dengan security dan sebagainya. Kalau kita tengok mana dia apa ni, misalnya RTM Kuala Terengganu atas bukit, RTM di mana lagi, di banyak tempat, semua atas bukit, jauh keliling dengan apa ni, gad-gad dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah merupakan suatu daripada nostalgia dan merupakan legasi zaman dulu yang patutnya diubah.
Zaman sekarang stesen radionya mesti hampir dengan rakyat. Kalau di Korea tengah-tengah bandar, orang boleh jalan bila-bila masa sambil-sambil minum-minum ambil aiskrim, pergi tengok dalam konti, dalam tempat studio tu orang boleh dia boleh sampaikan, dia boleh tengok apa sebagainya. Bukan lagi. Sebab sekarang ni kalau nak sebarkan apa maklumat, tak perlu pada stesen radio dah. Dengan internet, dengan Facebook, dalam Twitter, dalam apa sebagainya, kadang sudah berubah. Jadi ini tuntutan baru bahawa konsep yang dikatakan penerangan zaman dahulu kena ubah. Sebab itu sekarang ni tak ada lagi Kementerian Penerangan kerana konotasinya lebih daripada pemikiran zaman Gobel, zaman Perang Dunia Kedua, zaman Cold War. Kita kena ubah sekarang ni bahawa ini tidak lagi dikaitkan dengan soal propaganda, peranan propaganda. Sebab itu sekarang ni komunikasi itu penting. Dan multimedia ada dua aspek yang penting. Komunikasi lebih bersifat tentang infrastruktur, multimedia lebih bersifat pasal konten. Dua aspek yang paling penting sekali sekarang ni ialah infrastruktur dan konten. Konten nantinya kandungan dalam infrastruktur. Sekarang ni kita kata television. Dulu nak bina television, dulu ada shortwave, lepas tu nak bina sistem pemancar. Sekarang ni pakai satellite. Tak lama dia orang pakai kabel. Tak lama lagi dipanggil digital terrestrial TV. Dia pasang menara-menara semua dia macam Astro juga. Astro pakai satellite, tapi kalau berlaku perubahan cuaca ke apa, dia ada gangguan dan sebagainya. Sekarang lebih stable dan sebagainya. Ini macam-macam cara yang dibuat. Itu kita boleh buat. Tetapi perkara yang menjadi suatu cabaran yang paling besar dalam negara dan dalam kerajaan, kita boleh bina lebuh raya informasi dengan begitu baik, tetapi konten, kandungan. Kalau kita buka Astro, ada berapa channel? Ratus channel. Tetapi konten tempatan berapa persen daripada konten? Movie-nya berapa banyak? Movie tempatan. Sukannya berapa banyak? Sukan tempatan. Beritanya berapa banyak? Berita tempatan. Dan kualitinya bagaimana dan sebagainya. Ini adalah merupakan cabaran di mana sesebuah negara yang membangun, dia mesti lihat kedua-dua aspek tadi. Dari segi infrastrukturnya mesti terbaik. KL ada 2G jadi 3G, 3G jadi 4G, 4G LTE nak pergi 5G. Kemaman ada tempat 3G, ada tempat yang tak ada lagi. Internetnya kita bercakap pasal, di sana kita cakap Unify 20 megabit per second. Sini kau dapat 2 mujur, dapat 1 mujur, kadang-kadang 516K. Nak hantar benda slow, tanggungjawab kerajaan macam mana, tanggungjawab swasta macam mana. Ini cabaran yang patut kita lalui. Kalau infrastruktur bagus, kontennya bagaimana? Ini adalah cabaran yang terpaksa kami hadapi. Datuk Seri, saya tertarik bila Datuk Seri katakan untuk membina satu leburan informasi, Datuk Seri. Tapi sebenarnya semalam Datuk Seri juga sebelum ni pernah berkampus sebagai Menteri Belia Sukan, dan Datuk Seri juga disegani dengan pelbagai pemuda-pemudi di sini juga amat hormat Datuk Seri. Dan saya ingat lagi Datuk Seri program iaitu tentang Perhimpunan Sejuta Belia 2011 yang telah diiktiraf sebagai satu acara yang dihadiri ramai belia, Datuk Seri. Datuk Seri, dalam kita untuk membina leburan informasi, apakah pendekatan Datuk Seri, terutama khusus Kementerian Datuk Seri, dalam untuk mendekatkan Kementerian Kerajaan dengan belia dari Kementerian Datuk Seri? Kementerian saya dengan belia? Ya, supaya leburan informasi itu sejajar agar belia-belia dapat dalam landasan betul dan dapat menggembleng tenaga untuk membangunkan negara bersama. Saya kata tak timbul soal mendekatkan kementerian saya dengan belia. Sebab sememangnya belia memerlukan kementerian saya. Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn, kita sebut Instagram, sebutlah lagi apa dia? YouTube. Hit, lagi apa lagi? Semua ni di bawah kuasa, kalau pengawasannya di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Suruhanjaya Komunikasi Multimedia tu duduk bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Mereka semua kena cari saya dalam soal ni. Dekat tak dekat, ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita sekarang. Orang muda dia tak tengok TV lah setengah. Orang muda tak baca surat khabar. Bagi dia baca surat khabar tu
dia tengok bagi ayah-ayahnya yang semelit, misalnya baca surat khabar atas toilet apa zaman dulu, apalah macam ni, dia tak boleh tengok dah. Ini cerita dulu. Sekarang ni mereka tunggu Yahoo online, dia baca online media, dia dapatkan daripada pelbagai kaedah baru yang breaking news dan sebagainya datang kepada mereka, bukan mereka pergi mencari lagi. Artinya kita berada dalam satu lembakan data yang datang pada kita dalam satu keadaan yang sangat luar biasa sekali sekarang. Jadi sebab itu, mau tak mau, kalau kita kata nak kementerian ni dicari, beliau sebenarnya tidak sangat. Sebenarnya beliau marah kalau kementerian ini tidak responsif pada mereka. Macam saya beritahu bahawa semalam saya ada 2 hari lepas saya ada satu acara di Hijal. Hijal di luar sikit pada cukai ni. Saya pergi bersalam dengan orang, dan masuk beberapa minggu yang lepas, beberapa hari yang lepas di Kuala Besut bersalam dengan orang, dia kata kenapa 3G tak ada sini. Jadi terus dia tanya, kenapa lambat sangat 3G sampai kat Hijal. Hijal tahu Hijal, Bukit Hijal, dekat Kuala Besut. Dia marah. Jadi tanggungjawab kita bagaimana untuk memastikan lebuh raya informasi, lebuh raya komunikasi ini dapat dikembangkan dengan cepat, kerana mau tak mau anak-anak muda sentiasa mahukan, dahagakan, laparkan kepada informasi yang lebih pantas dan lebih cepat. Sri, dalam kita untuk membina lebuh raya informasi yang hebat dan juga gah, dan seperti yang Datuk Sri katakan, belia memang perlukan Kementerian Datuk Sri. Dan seperti mana kita sedia maklum pada pada masa kini, remaja-remaja kita belia ini mudah mempercayai dengan maklumat-maklumat yang salah, yang tidak tepat, yang disebarkan melalui dengan media baru, terutama sekali Facebook. Dan ini secara tidak langsung telah memberikan tamparan hebat kepada kerajaan, kerana rakyat telah memberikan persepsi yang negatif pada kerajaan. Dan antaranya adalah seperti memberikan salah tafsir kenyataan-kenyataan menteri, manipulasi harga barang dan seumpamanya. Jadi apakah usaha atau pendapat Datuk Seri yang patut kita lakukan, iaitu kerajaan lakukan dalam untuk menangani atau setidaknya membendung gejala ini berlaku? Dunia sekarang, di mana-mana tempat dalam dunia pun, kalau kita nak kata ada mana-mana kerajaan mengharapkan misalnya media sosial itu menyokong kerajaan, bagi saya itu satu fantasi. Mana-mana, Amerika, Singapura, Indonesia, Turki sekarang ni, pada satu ketika dahulu ada berlaku Arab Spring di Egypt. Waktu itu Twitter, WhatsApp digunakan untuk menjatuhkan rejim Husni Mubarak. Naik saja kepimpinan Morsi. Selepas itu inilah juga digunakan, walaupun ada unsur-unsur ketenteraan dan sebagainya. Begitu juga di Turki, rejim ataupun kepimpinan Erdogan dianggap paling popular. Dia menyelesaikan banyak dari segi masalah ekonomi, sosial dan sebagainya. Tiba-tiba dalam sekelip mata, apa yang berlaku di dataran di sana itu, sekejap saja ada gerakan popular juga di sana untuk merekehkan kepimpinan. Artinya sehingga kan dikata bahawa kejahatan paling besar sekarang ni social media. Orang Malaysia ramai yang admire kepimpinan Tayyip Erdogan. Tiba-tiba dia menggunakan social media untuk memperlekehkan kerajaan kita. Tapi sekarang ni Erdogan juga mengatakan bahawa kejahatan yang paling besar sekarang ni ialah social media, kerana semua orang mengharapkan social media menyebelahi dia orang. Tetapi ini adalah satu perkara yang tidak mudah untuk berbuat demikian. Jadi sebab itulah saya sendiri berada dalam satu keadaan mengatakan bahawa kita perlu mendidik rakyat kita, bahawa kalau kita pergi ke kedai kopi, kita mengharapkan semua orang puji kita sekarang ni susah. Kita tahulah gelagat orang di kedai kopi. Misalnya, kalau di Kemaman, pergilah dekat Aiping. Tahu tak Aiping? Kalau orang Kemaman tak tahu Aiping, jangan jadi orang Kemaman. Kalau sebut, pergi kat kedai kopi Aiping. Kalau saya ada apa sebagainya, mungkinlah dia slow down sikit. Tapi kalau nak dengar bahawa di situ orang yang
Kalau dia jadi ahli parlimen lebih pada ahli parlimen, di situ. Kalau ada orang ramai dia anggap dia lebih pintar daripada menteri, pada Perdana Menteri pun ramai di situ. Dia boleh berbincang, dia boleh cerita yang ni tak betul, ni tak betul sebagainya, ni biasa. Cumanya konsep chatting di kedai kopi dahulu dianggap chatting. Sebab tu dia ada program Java, dia sebut Java tu maknanya program berdasarkan pada chatting juga, berdasarkan pada interaksi. Dan Java Cafe, iaitu minum kopi Jawa, kopi Jawa tersedap dan dia berbual. Bila berbual, dia berbual pelbagai-bagai, dan bila berbual macam-macam perkara yang ditimbulkan. Kalau dikatakan chatting, orang chatting biasa, cuma sekarang ini chatting yang berlaku di kedai kopi sudah dikembangkan dalam dunia cyber, dunia maya sekarang ni, yang semua orang boleh tahu, semua orang boleh dengar. Semua orang kadang-kadang dia tak terfikir, dia rasa dia bercakap dengan kawan di Facebook pasal dia tak berapa berkenan dengan tindakan Seri Paduka Baginda misalnya, tapi dia luahkan macam dia cakap biasa. Tapi kita kata, be careful, apa yang anda perkatakan orang dengar, dan orang boleh salah tafsir. Orang boleh kata kalau kamu cakap ni di kalangan bukan Melayu, orang tafsirkan bahawa ini orang bukan Melayu cuba pelekehkan aja Melayu. Kalau orang Melayu pula dulu kadang-kadang biasa dia ada membuat stereotyping terhadap agama lain, bangsa lain, amalan yang lain. Tapi be careful. Sekarang ni bila anda bercakap demikian, orang menganggap anda bersifat rasis, dan boleh mencetuskan kemarahan kepada orang lain. Dan ini perkara yang ramai pada peringkat awalnya orang tak sedar. Bila jadi sedar, kadang-kadangnya ada orang yang menyokongnya. Ini adalah satu pengalaman baru, yang saya kira sukar lagi untuk kita terima, sukar untuk kita mengatakan baiknya tentang perkara ini, kerana ia menyentuh perasaan orang. Dan ayat-ayat yang digunakan, ayat-ayat yang bersifat vulgar, bersifat keterlaluan, bersifat lucah, bersifat sindiran yang tajam, tidak ada reservation, tidak ada adab di sini apa sebagainya. Ramai yang menganggap ini adalah satu keterlaluan. Sebab itu kadang-kadang ada nakal melampau, ada biadab melampau. Ini kategori-kategori baru yang terpaksa kita hadapi sekarang ni. Kita tahu ianya sukar, tetapi yang pentingnya kita perlu sampai ke tahap kematangan di mana rakyatnya tahu nak memilih mana baik, mana buruk, dan tolak mana yang tak baik. Ini perkara yang jadi kesukaran sekarang. Datuk Seri, dalam untuk mengatasi kenakalan Datuk Seri, Datuk Seri kata dalam kenakalan ni, saya baru terbaca Datuk Seri ada merasmikan semut. Betul kan? Untuk Saya tak rasmi, tapi saya ada orang rujuk pada saya tentang semut, Datuk Seri. Iaitu Sensible and Ethical Nation United Troopers kan Datuk Seri. Untuk memantau orang kata dari segi komen-komen, komentar-komentar di Facebook kan. Dan Datuk Seri ada katakan gitu. Jadi apakah dapat Datuk Seri, adakah usaha-usaha macam NGO perlu diperbanyakkan untuk dari segi bantu kerajaan, khusus Kementerian Datuk Seri, atau bagaimana Datuk Seri? Dia macam ni lah, dulu kita nak mengawal negara kita menjadi negara yang aman. Kalau siapa biasa di Kemaman ni, di Balai Polis Kemaman adalah berapa orang. Dekat Kijal ada satu balai polis. Dulunya nak kawal daripada sebelah air putih sana, ada Ceneh, ada Cerol, ada Neram, ada apa, ada satu dua balai, dia punya polisnya lebih kurang 5-6 orang. Susah kalau berlaku, tapi pada waktu tu aman. Itu pun polis kata kalau ada apa-apa lapor pada dia, jarang-jarang berlaku. Sekarang pun begitu juga. Bila kita mula mewujudkan beberapa kemudahan dalam medium social media dan sebagainya, ia berkembang dengan begitu cepat. Dan kita ada undang-undang, kita ada etika ataupun kod kandungan dan sebagainya, kod-kod yang tertentu supaya orang tahu bagaimana mengawal diri. Tetapi sekarang kita tahu bahawa jenayah di dalam media sosial adalah satu perkara yang real dan boleh berkembang dengan cepat. Tetapi infrastruktur dari segi penguatkuasaan tak banyak berbeza 5 tahun dulu dengan sekarang. Misalnya saya kata bahagian penguatkuasaan dalam SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, ada lebih kurang 15-20 orang. 15-20 orang. Bagaimana 15-20 orang polis nak kawal jenayah satu Malaysia?
Bayangkan, dia nak cari orang, sebab kadang-kadang ya dalam media sosial tu satu perkara tu berlapis-lapis. Dia ada dalam Facebook tu nak check balik sama ada dibuat oleh orang yang menggunakan akaun sebenar ataupun yang menggunakan akaun palsu. Akaun sebenar tu kadang-kadang digunakan nama sebenar, dia ada gunakan pseudonym, menggunakan nama-nama samaran. Nama samaran tu begini. Satu aduan mengambil masa berminggu untuk orang untuk mencari kebenaran. Dari segi pendekatan Datuk Seri kepada Datuk Seri, saya rasakan golongan penjawat awam juga harus memainkan peranan penting dalam untuk membantu ni kan. Dan saya rasa mereka juga tidak terlepas dengan pelbagai tempias maklumat-maklumat yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab. Dan saya ingin memetik kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam blog rasmi beliau pada 17 Februari 2013, iaitu the alternative media. Then came the alternative media via the internet. Governments not only find themselves almost incapable of controlling, but the belief now rejects any attempt at control by the authorities. Actually, there was always control by the owners, editors and even sub-editors. Jadi Datuk Seri, apakah nasihat Datuk Seri kepada golongan penjawat iaitu kita semua ni dalam untuk mematahkan persepsi negatif terhadap kerajaan atau dalam untuk menghalang penularan budaya negatif Datuk Seri? Waktu saya mula diamanahkan jadi Menteri Penerangan tahun 2008, waktu itu ada dasar kerajaan dikata pasal blog-blog ni banyak mengata kerajaan ni. Waktu itu ada dasar dikata don't worry, just ignore blog. Ada pula kata ini goblok semua. Waktu itu ramai orang marah, bloggers marah pada waktu itu. Dan saya pergi ke Kementerian Penerangan, waktu itu pejabat dia di Angkasa Puri, sekarang ni di Putrajaya. The first thing saya pergi sana, saya tanya Wi-Fi speed ni berapa? Dia kata belum pasang Wi-Fi. Dan kaki tangan awam pada waktu itu ada kod-kod yang tertentu. Kalau siapa nak pergi melayari internet, dia kena melalui proses tertentu. Kena daftar, kena apa sebagainya. Saya pun tak faham kerana apa ni, saya tidak melalui proses tersebut. Saya kata, how come? Saya kata, saya di Kementerian Penerangan, kaki tangan saya disekat dari menggunakan alat yang dikaitkan dengan information highway. Sedangkan di kementerian saya sepatutnya yang paling terdedah dan paling cepat sekali. Kerana persepsi pada waktu itu bahawa kerajaan buat high speed broadband, kerajaan buat internet, kerajaan mesti melajukan kita punya jalur lebar dan sebagainya, tetapi kaki tangan kerajaan tak digalakkan menggunakan. Ini dianggap suatu perkara yang sangat bertentangan. Kerajaan buat tapi kaki tangan kerajaan jangan guna. Ini kerana dikatakan bila buka saja Facebook, buka saja blog-blog tertentu, online media tertentu, banyak kritik kerajaan dan boleh menggugat keimanan kaki tangan kerajaan, dan kaki tangan kerajaan dianggap sebagai golongan yang tak berapa kuat imannya, tolong tutup. Itu persepsi pada waktu tersebut. Dan sekarang ni satunya nak kontrol orang daripada menggunakan apa? Dulu kena melalui internet, dia pasang wire melalui pejabat kita. Sekarang tak boleh dah. Kita ada 3G. Semua boleh pakai pakai iPad ke, pakai, dulu jangan jawab pakai smartphone. Sekarang ni smartphone boleh. Lepas tu kontrol. Kalau siapa yang nak pakai SMS kena daftar. Sekejap boleh kontrol SMS supaya kita boleh trace. Tapi lama-lama orang circumvent, boleh melalui jalan pintas pakai BlackBerry. Nombor yang tertentu, tapi BlackBerry tak boleh nak trace sebab dia web based. Dia ada BlackBerry base, dia ada server dia tersendiri. Lama-lama orang semua pakai BlackBerry, datang WhatsApp. Lepas tu WeChat. Lepas tu apa lagi? Macam-macam lagi yang bersifatkan web base, yang tak boleh ditrace nombor telefon dia chatting dengan siapa dan sebagainya. Artinya kalau siapa nak kontrol, it's very difficult. Bukan tak boleh nak cari, it's very difficult. Cuma sekarang ni kita nak didik kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam, supaya the level of maturity dia
mesti berkembang dengan pantas. Dia punya level untuk dia argue, menerima pandangan-pandangan orang. Macam saya sebutkan tadi, satu ketika dahulu, ketika orang agak lama berada di bawah cengkaman rejim Hosni Mubarak misalnya, pada waktu itu dia berlaku keadaan ekonominya tak bagus, pengangguran 20%, orang bukan saja menganggur, setinggannya 5 juta orang duduk atas kubur di sana. Traffic jam, corruption. Jadi pertama kita jatuhkan kerajaan. Lepas tu ada orang bertanding dalam pilihan raya, semuanya come up with a populism idea, populist idea. Saya ingatkan antara the danger dalam banyak negara sedang bangun apabila lahirnya pemimpin-pemimpin populis. Pemimpin populis ni ialah dia datang dengan membawa satu obat ini boleh selesai semua penyakit. Pakai obat ni semua penyakit dapat selesai. Dia kata pangkat saya semua akan free. Dia beritahu macam di Egypt, dia kata kita buang kerajaan yang ada, naik saya, traffic jam akan selesai dalam masa 100 hari. Rasuah akan selesai 100 hari. Pengangguran akan selesai 100 hari. Naik saja, kita buang dulu, lepas tu kita tukarlah. Kalau rasa tak berapa selesa, kita tukarlah balik, tak lama. So ini kita dia ajar cara populis. Tetapi kalau misalnya di London, di England, saya katakan di UK, populism macam ni tak laku. Dia kata nak bagi PTN free, mana dapat duit? Kalau sini dia kata bagilah kami dulu, orang boleh terima. Dia kata kalau di sana dah lama dia bagi perubatan percuma, pelajaran percuma, tapi duit datang mana? Cukainya tinggi. Cukai di Britain antara 30-40%. Dah tak ada. Tanya Tan Sri ketua pengarah kita. Kalau di sini kita ada bracket pertama, kaki tangan kerajaan, pendapatan lebih kurang RM3,000 ke bawah, yang pertama tak bayar income tax. Declare saja tak bayar. England tak ada. Pendapatan serendah mana pun dah ada, kena declare ada tax. There is no such thing as bracket. Misalnya, maknanya sebab duit setiap yang kita ambil itu mesti dibayar sebahagian daripada pendapatan kita, sebab nak bagi free tadi. Nak free, but somebody must pay. Sebab itu di Amerika kata okay, pay better dan bagi free, kerana free ambil duit kami. Saya pilih 2 orang anak, kenapa saya nak bayar orang nak ada 10 orang anak? 10 orang anak, bayarlah lebih. Kalau saya nak ada seorang anak, saya bayar anak saya jelah. So this is choice. Diorang discuss, debate, nak buat Obama healthcare misalnya, nak ambil duit mana, nak potong mana, nak cukai mana, nak kurangkannya mana. Di sini orang tak tanya. Nak bagi kereta murah, kurangkan cukai itu dipanggil excise duty. Sebab import duty tak boleh, excise duty itu duty yang tertentu. Kaki tangan kerajaan kena faham apa dia beza import duty dengan excise duty. Dia boleh terangkan pada orang. Terangkan, okey nak buang yang ni, apa kesan pada proton kita? Apa kesan pada? Sekarang ni marah TPPA kerana melindungi, kerana dia rasakan dia perlu dilindungi banyak industri tempatan. Tapi kalau nak lepaskan excise duty, apakah ini tak melindungi proton kita? Proton kita biarlah mati. Proton boleh mati, dia kata ini ada syarikat tertentu. Tapi bagaimana vendor-vendor lain yang terlibat, yang membuat kacanya, yang membuat tayarnya, yang membuat tikarnya, getahnya, yang tukang jual-jual dekat sini, berapa ramai akan hilang tenaga kerjanya. Ini terjadi di Amerika. Apa yang berlaku di Detroit, motor apabila satu ketika dahulu bersaing bebas, kalau tak cukup lawan dengan Jepun, biar Jepun datang, akhirnya GM collapse. 3 juta pekerjaan hilang di sana. Apakah perkara ini masyarakat kita sophisticated enough nak bincang sampai ke arah ini? Masyarakat kita tak sophisticated. Sebab apa? Mungkin kaki tangan kerajaannya tak sophisticated. Naik gaji tinggi, kerana lambat sikit, bonus tu dah menggelabah, misalnya. Saya ingat ini berlaku sebelum pilihan raya tahun 2008 dulu. Sebelum itu saya ingat Tan Sri ketua pengarah
Masih ingat pada waktu itu Pak Lah baru naikkan dekat 30%. Hanya beberapa bulan sebelum tu. Tapi lepas beberapa bulan selepas tu tak sebut dalam bajet terakhir, tak ada bonus setengah bulan. What is setengah bulan? Sebab telah dinaikkan 30% gaji tiap-tiap bulan. Tapi kaki tangan kita cepat. Pangkah mangga. Dia tak peduli. Dan this is the level yang perlu kita tanam. Kalau gitu jangan kita biarkan, jangan naikkan. Dekat election kita naik. Dia gembira dalam soal itu. Sebab akhirnya kita tanya, kalau nak buat ini, apa dia punya kos melepas dan sebagainya. Kalau saya katakan di negara yang maju, tentang pendidikan mengenai government, ataupun public policy, public spending, sebagainya. Kalau buat ini, cukainya begini. Kalau janji besar nak tunaikan, negara boleh jadi bankrupt atau bandar jadi bankrupt. Sudah diajar di kalangan pelajar-pelajar darjah 4 di sana, umur 10 tahun. 10 tahun dia dah ada computer simulation, dipanggil seperti Naomi model. Naomi itu nama Naomi Campbell. Tahu Naomi Campbell? Seorang model yang cantik, kulit hitam. Sekarang ni orang kata yang kulit putih saya cantik. Sekarang orang fikir kulit hitam pun cantik. Naomi Campbell. Model dia itu sentiasa diajar, kalau nak mendeni, kurang mendeni. Nak kurang mendeni, dapat lebih macam ni. Pendidikan itu sudah diajar di kalangan anak-anak waktu umur 10 tahun. Kita di kalangan yang keluar universiti pun masih tak faham tentang konsep ini. Dia mengatakan, bagi saja pada siapa saja perintah boleh buat. Siapa saja perintah, bagilah dulu. Ini juga antara perkara yang saya rasa perlu kita didik dalam masyarakat kita. Datuk Seri, seorang penjawab kita seharusnya bijaksana dan juga ingin dah kelas Datuk Seri. Datuk Seri, ada berapa soalan ni daripada penonton, daripada hadirin kita sini. Dia katakan tentang sini, saya baca soalan dia, Datuk Seri. Kerajaan telah mengambil pendekatan yang bijak dalam mendekatkan diri kepada rakyat, khususnya dalam Facebook, sesuatu kementerian atau sesuatu agensi, Datuk Seri. Jadi Datuk Seri, sekiranya terdapat maklum balas, ulasan atau pandangan atau aduan yang dilontarkan oleh rakyat kepada kerajaan melalui Facebook rasminya, apakah pandangan Datuk Seri agak wajar atau tidak seorang penjawab awam itu atau jabatan itu atau agensi itu untuk menjawab semula melalui saluran yang sama, iaitu Facebook, ataupun saluran berbeza, Datuk Seri? Itu soalannya. Kau tanya saya, tanggungjawab menjawab segera itu penting. Kerana zaman information technology sekarang ini, satu perkara yang disebutkan orang laparkan kepada maklumat itu adalah satu perkara yang real. Dan sistem kita kena berubah. Bagaimana untuk memenuhi kelaparan ini? Orang lapar perlu diberi makan. Dulu lapar makanan, kita jangan kata bila dia lapar ke buluh, jangan fikir undang-undang ke apa sebagainya bagi makan. Sekarang ni lapar pada maklumat. You have to fit dengan maklumat. Kalau nak lambat-lambat, kena ada alasan yang tertentu. That's very important. Sebab itu, kalau kita tengok the next level dalam soal dunia komunikasi sekarang ni, yang paling jadi tuntutan, kalaulah saya dapat ada satu topik lain, misalnya berbicara, saya tahu musim-musim more ni dah mula nampak cucuk bawang ke, nampak apa nama, tak tahu more intan apa dia, tak tahu Cik Rahman, dia beritahu apa dia. We have to discuss in depth tentang soal e-government. E-government adalah satu perkara yang cukup penting sebab data adalah terlalu besar sekarang. Kalau boleh kita nak tahu maklumat, kalau ada misalnya kalau di Amerika tu Obama nak tanding pilihan raya, ada 150 juta orang pengundi di sana, dia nak tahu setiap orang. Macam mana kita nak masukkan setiap orang? Apa server je nak tahu? Okey, mungkin tak boleh semua pergi pada swing state, negeri yang tertentu. Berapa belas juta orang sekurang-kurangnya. Apakah kehendak? Apakah sasaran? Apakah pelbagai sektor yang perlu kita tahu? Dia nak tahu. Misalnya e-government. Dulu kalau orang jalan, dia jumpa pothole. Dia jalan bawa kereta tegang, kereta dia langgar lubang. Dia pun dulu dia pergi
dia pergi apa nama tu, mengadu. Kalau dia nak mengadu lah, ataupun dia maki, dia tunggu. Di negara lain, di Hawaii apa sebagainya, kita berjalan, jumpa pothole, kita bawa kita punya iPad ataupun smartphone, dia ada apps. Government di sana, local council di sana, local authority di sana, PBT di sana, sediakan apps Hawaii, Honolulu, tentang maklumat Honolulu, mana tempat restoran dia, mana tempat rekreasi dia, mana tempat hospital dia. Sebenarnya aduan, jalan-jalan ditengok di sini pub kita berlanggar ataupun kita tengok ada pothole, terus dia pun masuk aplikasi dia, komplain apa dia, A, B, C, pothole, pothole tu akan terus pergi ke satellite GPS dia, GPS pergi ke JKR dia. Hari tu juga pegawai JKR datang untuk tengok. This is e-government. Ada tak kita buat di sini? Singapura develop. Misalnya satu perkara yang membuang masa kaki tangan kerajaan sana ialah mencari parking. Pusing dekat Mi Valley, pusing pergi Telekom, pusing. You waste time orang. Why not saya nak pergi Mid Valley ataupun nak pergi ke KLCC, nak pergi ke Putrajaya. Pergi ke Putrajaya parking. Ada dah. Dulu kita pergi ke Putrajaya dulu. Pergi ke Putrajaya misalnya ataupun Mid Valley ke ataupun sebagainya, dekat luar ditulis ada 200 parking bay lagi. Sekarang tak perlu pergi ke situ, dalam apps kita dah tulis ke sana parking ada banyak, ada 200. Kita pun pergi sana. Tapi sekarang tak payah pergi sana. Kita boleh booking. Saya nak dekat pintu C. Booking dan bayar terus. Dan di sana lampu merah keluar, orang tak boleh sentuh. Kalau 15 minit tak sampai, dia boleh kaedah. This is becoming real time. Semakin cepat. Siapa yang nak buat? Inilah nak buat DPA semua. Yang legend ni nak buat. Inilah kerja dia ni. Bukan kerja nak jadi pakai coat, pakai tie cantik apa sebagainya. The role of civil servant is to solve the people's problem, memudahkan keperluan rakyat. Dan ini adalah merupakan satu perkara yang tak habis. Sebab itu saya berusaha dalam kementerian saya, dulu kita ada memikirkan tentang soal konten, finance, buat filem, movie apa sebagainya. Dan saya dah berusaha of course Tan Sri tahu, saya cuba dapatkan MDEC. Dah diluluskan kabinet. Saya boleh beritahu lah, sebab baru 2 minggu lepas diluluskan oleh kabinet. MDEC duduk dalam kementerian saya. MDEC ni nak buat aplikasi, menggalakkan anak muda, apa saja pemikiran baru, put in the application. Application memudahkan rakyat, hubungan antara rakyat dengan rakyat dengan pemerintah dengan rakyat, misalnya, untuk menerangkan. Dan perkara ini, banyak perkara tidak ada dalam manual lama. Ini cabaran di dalam pentadbiran awam Malaysia yang perlu digarap dan dikemaskinikan, dan banyak perubahan yang perlu kita buat dari segi sistem, birokrasinya dan sebagainya. Ini antara perkara yang menjadi cabaran. Dr. Sri, saya rasakan Legion ini kita akan berupaya untuk merakyatkan perkhidmatan awam satu masa nanti. Betul rakan-rakan? Betul. Dr. Sri, I'm alone. Saya kena mampu menjawab. Itu satu. Kalau tak mampu menjawab, I must ready to go. Saya tak layak, saya tak kompeten dan sebagainya, kerana tidak boleh menjawab. Senang dia, tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Sebab itu pertamanya bila saya kembali ke Kementerian Penerangan ni, masih lagi RTM bawah saya, the first thing, 2 minggu yang pertama saya minta kebenaran kabinet. The essence of kita politik is answerable. Saya minta kebenaran kabinet supaya membenarkan question and answer dalam parlimen itu disiarkan live dalam TV. Dulu orang anggap bahawa ini tabu melihat Karpal Singh, Lim Kit Siang, Guang Eng keluar live. Dulu nak live kena minta kebenaran. Saya kata no, live. Ada orang kata, why not buat satu channel baru live? Kalau channel baru it cost more. Saya kata for the time being, live 1.5 jam setiap pagi. Kalau ada sekarang ni boleh tengok esok dalam Dewan Negara masih ada. Tak lama masuk balik Dewan Rakyat.
Kita akan tengok bagaimana mereka menjawab. Biar rakyat tengok bagaimana mereka menjawab. You must be on your own. Tak boleh lagi seorang menteri bergantung pada pegawainya, tolong siap, jawab, kalau tak boleh, orang tak tahu. Tak layak, tak layak. Saya sendiri beritahu, mungkin saya tak layak. Biar rakyat yang menentukan. This is a new thing. Ya, kena tahu. Ini bermula 2-3 minggu yang lepas, channel baru RTM telah wujud, namanya RTM Parliament. It's meant for the people. Habis tu boleh tengok melalui apps, melalui IPTV kita boleh tengok. Di sini boleh tengok, dalam kereta boleh tengok, mana ada 3G semua boleh tengok. Ini zaman baru. Bahawa how those dalam parlimen must be able to answer, because satu perkara yang asas ialah to answer. Bendanya nampak senang, tapi kalau kita ada masalah, kita ada rasuah, kita ada penyakit, kita tak boleh berhadapan dengan orang. Kalau orang yang tak mampu untuk berhadapan di situ, better do to answer. Yang kedua, accountable. Accountable ialah kebertanggungjawaban. Ini satu bahasa yang tak boleh diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Semua tahu what is accountability. You know better than me. You remember and you learn this every day. Accountability. Kita terima duit rakyat. Kita diamanahkan oleh rakyat. Bukannya kita duduk di situ kerana gajinya, kerana pendapatannya, kerana tie yang kita nak pakai, kerana coat yang kita nak pakai. It's not that. Itu hanyalah decorum yang patut kita penuhi bagi tujuan-tujuan sebagaimana yang kita tahu. Tetapi matlamatnya how we serve the rakyat. How we play the role sebagai penyelesai masalah. Dan masalah dulu, masalah sekarang, masalah akan datang sentiasa bertambah dan menuntut kepada kreativiti kita yang sentiasa berkembang bagaimana untuk menyelesaikan. Ini membedakan seorang civil servant yang baik dengan seorang civil servant yang excellent. Yang excellent, yang superb, dia cepat dan dia boleh anticipate apa masalah baru yang akan datang, dia mampu untuk menyelesaikan. Dan dia menjadi chief advisor kepada pembuat keputusan dan sebagainya. Jadi artinya dalam dunia sekarang, kalau tengok dalam negara kita, masalah baru banyak. Jenayah, yes, masalah. Corruption, yes, masalah. Apa lagi tentang soal inefficiency, tentang beberapa perkara, yes, masalah. Tentang soal ini, tetapi bagaimana anda dapat membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah cabaran besar dan yang saya percaya manusia biasa tak boleh, hanya demon daripada golongan legend saja yang boleh melakukan. Terima kasih Datuk Seri. Ya, dan umat sekalian, juga tadi seperti kita bersama dengan Yang Datuk Seri Ahmad Saricik. Kekenyangan. Hobi persahabatan. Buku. Ilmu pengetahuan. Cinta. Kasih sayang pada Allah yang mencipta. Warna. Tampaknya hidup ini hanyalah hitam dan putih. Jadi 5 tu saya. Lagu. Bersama dengan irama yang tidak boleh dipisahkan. Sukan. Ya, ia sama pentingnya dengan berpuasa untuk kesihatan kita bersama. Ya. Hari Raya. Sedang kita tunggu berapa hari lagi. Juga tu saya. Pegawai Takbir Diplomatik PTD. Sentiasa lekat di hatiku. Dan akhir sekali Datuk Seri, Legend adalah angkatan luar biasa yang akan hadir sekali memberikan menyelesaikan masalah dan menjadi answer, menjadi jawapan kepada rakyat. Terima kasih Datuk Seri. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri atas kesudahan saya dan meluangkan masa bersama kita pada malam ini, dan juga jangan lupa kepada semua